Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Bahasa Melayu tahun 2. Dan hari ini kita akan menjalankan aktiviti menulis. Dan kita akan belajar sikit tentang penanda wacana. Sebelum kita teruskan, subscribe, like dan komen channel cikgu supaya cikgu rasa semangat sikit lah. Adalah nampak support hasil usaha cikgu ni. Okey. Untuk pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menggunakan buku teks muka surat 36. Kita akan membina ayat berdasarkan gambar-gambar dan teks-teks yang diberikan. Dan kemudian kita akan menulis semula ayat yang dibina tadi menjadi peringkat. Okey, sebelum tu kita pelajari dulu apa itu penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkai kata yang digunakan untuk merangkai ayat supaya ada penyambungan idea. Contohnya, seterusnya, selepas itu, selain itu. Okey. Nak bagi faham lagi, jom kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Bagaimanapun, adik menangis apabila anak patungnya hilang. Bagaimanapun, tangisannya reda apabila dipujuk oleh ibu. Okey, bagaimanapun tu dia menerangkan macam mana apa yang berlaku setelah ibu dia pujuk. Maksudnya adik tu mula-mula nangis, tapi ada ibu yang memujuk. Bagaimanapun. Jadi bila ibu memujuk, tangisannya reda. Okey, contoh yang kedua. Selepas itu, emak memasukkan adik ke dalam buaian. Selepas itu, adik pun tidur. Selepas itu menunjukkan apa yang berlaku selepas perkara pertama tadi. Perkara pertama itu adik dimasukkan dalam buai kan. Jadi apa yang lepas adik berlaku? Lepas adik masuk buai berlaku, adik tidur. Jadi dengan adanya selepas itu dia menegaskan lagi apa yang berlaku selepas adik masuk buai. Dan dengan adanya selepas itu, ayat itu jadi macam lengkap. Jadi macam sempurna. Cuba kita buang penanda wacana tu. Emak memasukkan adik ke dalam buaian, adik pun tidur. Nampak macam tak lengkap, macam tak sedap bunyi dia kan. Jadi selepas itu dia berfungsi untuk menegaskan apa yang berlaku lepas adik masuk buai. Nampak? Itu fungsi penanda wacana. Dia meletakkan kesinambungan daripada ayat pertama dengan ayat kedua. Okey, contoh yang terakhir, tambahan pula. Harun kurang gemar melihat pertunjukan itu. Tambahan pula diadakan pada waktu malam. Tambahan pula. Macam tambahan pula dia menguatkan lagi, dia tambah-tambah lagi. Okey. Dah lah Harun tak suka tengok pertunjukan tu. Lepas tu pertunjukan tu buat waktu malam pula, lagilah Harun tak suka. Macam tu. Tambahan pula tu maksudnya dia dah lah tak suka, tambah lagi waktu malam lagi tak suka. Contoh lain lah. Saya suka makan nasi panas. Tambahan pula dihidangkan bersama tempoyak. Nampak? Dia menunjukkan bahawa dia tu suka sangat lah makan nasi panas-panas. Tambah lagi tempoyak, lagi berselera lah dia. Macam tu. Itu tambahan pula. Okey. Kita tengok beberapa contoh penanda wacana yang lain. Okey, kita tengok. Ini adalah beberapa contoh penanda wacana yang ada. Banyak lagi sebenarnya ya. Okey, kerana, walaupun, mahupun, selain daripada itu, dan, nampak, dan pun salah satu daripada penanda wacana. Ali, Abu dan Ahmeng pergi ke kedai. Bila ada dan tu, dia menunjukkan tiga-tiga tu pergi kedai sama-sama. Kalau penanda wacana atau, tak ada kat sini Okey, kalau atau, Ali, Abu atau Ahmeng pergi ke kedai membeli aiskrim. Maksudnya mereka tak pergi sama-sama beli aiskrim. Salah seorang yang pergi beli aiskrim. Kerana kat atas tu. Saya berasa marah kerana melihat dia membuang sampah merata. Macam apa? Saya marah kerana apa? Kerana disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh orang tu buang sampah kan. Tapi lihat orang tu buang sampah. Tu kita guna kerana. Kita gabungkan ayat tu. Okey, cikgu harap memfaham ya. Sebab saya nak teruskan dengan pelajaran kita hari ini. Aktiviti utama kita iaitu aktiviti menulis. Baiklah, ini gambar yang pertama. Kita lihat beberapa orang murid sedang menghadap komputer.
Dan ini adalah teks rangsangan ya. Menggunakan komputer melalui internet. Ini adalah contoh ayat yang ada dalam teks. Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Mereka melayari internet di makmal komputer. Nampak? Di dalam ayat ini dia menggunakan dan sebagai jadikan perdana wacana untuk menunjukkan Yahya dan kawan-kawan ni sama-sama guna komputer tu untuk belajar. Okey, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni kita boleh lihat sekumpulan pelajar Yahya dengan kawan-kawan ni tadi duduk di meja dan berbincang. Dia punya teks rangsangan dia adalah belajar secara berkumpulan dan saling membantu. Contoh ayat dia, selain itu Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan. Mereka saling membantu. Selain itu tu dia nak bandingkan dengan yang mana? Dengan ayat yang pertama tu. Tadi kan dia cerita pasal Yahya dan kawan-kawannya guna komputer belajar kan. Dia nak tunjukkan Yahya bukan semata-mata guna komputer belajar, tetapi mereka juga belajar dengan cara belajar berkumpulan. Contohnya selain itulah. Selain itu, selain belajar guna komputer, dia juga belajar secara berkumpulan. Okey, gambar yang ketiga, kita boleh lihat sekumpulan murid nampak gembira dapat melihat keputusan AAA tu. Okey, jadi dia punya teks rangsangan dia melihat keputusan, berasa gembira dan mengucapkan tahniah. Okey, ini teks yang dalam buku teks tak ada, saya yang sediakan untuk kamu. Setelah tamat peperiksaan, mereka melihat keputusan masing-masing. Mereka berasa gembira kerana mendapat keputusan yang cemerlang. Setelah itu, mereka mengucapkan tahniah kepada sesama sendiri. Okey, untuk yang pertama tu, setelah tamat peperiksaan, saya gunakan penanda wacana setelah untuk menunjukkan apa yang berlaku lepas tamat peperiksaan. Mereka lihat keputusan masing-masing. Ya. Yang kedua pula, saya menggunakan kerana untuk menunjukkan sebab mengapa mereka berasa gembira tu. Mereka berasa gembira sebab apa? Sebab ada keputusan cemerlang kan. Saya menggunakan kerana untuk mengumpulkan dua perkara tu menjadi satu ayat yang lengkap. Mereka berasa gembira kerana mendapat keputusan yang cemerlang. Dan yang terakhir, setelah itu mereka mengucapkan tahniah kepada sesama sendiri. Saya menggunakan setelah itu. Maksudnya setelah mereka gembira lihat keputusan sendiri, lepas tu tengok pula keputusan kawan-kawan, mereka pun ucaplah tahniah semua sendiri sebab semua dapat keputusan yang cemerlang. Okey, gambar yang terakhir kita boleh lihat ada majlis penyampaian hadiah. Nanti rangsangan dia ialah berbaris, menerima hadiah dan bertepuk tangan. Okey, ini saya jadikan tugasan pertama kamu, iaitu kamu dikehendaki membina ayat berdasarkan gambar dan teks yang diberikan tu. Okey, saya perincikan lagi tugasan kita. Tugasan pertama yang tadi tu, gambar yang terakhir, bina ayat, tengok gambar, tengok teks dia, bina ayat macam mana. Contoh-contoh dalam buku teks dan ayat yang saya sediakan, yang saya buat untuk kamu tadi. Kamu pula buat ayat. Dan tugasan kedua, kamu salin semula ayat daripada gambar yang pertama sehingga ayat yang kamu bina tadi, gambar yang terakhir. Dan ayat-ayat tu kamu hendaklah tulis dalam bentuk perenggan, dalam bentuk satu karangan lengkap lah. Perenggan macam kita dah belajar dekat sekolah dulu. Baik, perenggan jangan lupa letak dua jari. Okey, sebab apa saya suruh kamu letak dua jari? Sebab kamu tu kalau tak letak dua jari, jarak dia tu nampak macam tak nampak je. Jadi letak dua jari untuk nampaklah jarak perenggan setiap perenggan tu. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Setelah kamu siap kamu punya salin dalam buku tulis tadi, ambil gambar macam biasa, kemudian hantarkan ke dalam Google Classroom untuk saya tanda, ataupun kalau tak boleh hantar ke dalam grup Telegram. Baiklah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.